paling lebih, hak paling mulia di kalangan ahli syurga adalah ulama. Ini menjadi dalil bahawa ilmu lebih utama daripada ibadah. Didatangkan 2-3 hadis yang didalil ilmu lebih utama daripada ibadah. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, nyatalah bagimu bahawasanya ilmu itu terlebih mulia permata, terlebih mulia daripada 2 permata, daripada ibadah. Nyata terang kata Imam Ghazali rahimahullah, ilmu lebih mulia daripada ibadah. Dan tetapi ilmu lebih mulia daripada ibadah. Istidrak dianya, tetapi tak dapat tiada, tak dapat tidak, tak dapat tidak. Dengan makna wajib lah, mesti ada. Tak dapat tidak, 2 kali tak. Tidak dapat tidak, 2 kali tidak. Jadi mana? Kalau 2 kali tidak, dok kalau kata dia dok lagi, dok kalau kata dok lagi, 2 kali dok. Maksud dia apa? Dok mari. Mana? Dok mari. Orang kata mamak tu dok mari, dok mari. Mana apa? Nafi isbatun. 2 kali dok mesti ya. Tak dapat tidak. Dengan makna wajib dan mesti tu tak dapat tidak. Nyata kata Imam Ghazali, ilmu itu terlebih mulia daripada ibadah. Nyata terang ilmu lebih mulia daripada ibadah. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah serta ilmu tu. Bukan setakat ilmu je. Tak dapat tidak daripada ibadah serta dengan ilmu yang lebih mulia tu. Memanglah nyata ilmu lebih mulia daripada ibadah, tetapi tak dapat tidak daripada ibadah serta dengan ilmu yang terlebih mulia tu. Bukan ilmu saja ni, ilmu yang disertakan dengan ibadah. Dan jika tiada, yakni tiada bagi hamba ibadah serta dengan ilmu. Ilmunya banyak, ibadah amalnya tak ada. Memanglah ilmu nyata lebih mulia, lebih utama, lebih afdal dari ibadah. Tetapi tak dapat tidak daripada hamba daripada ibadah serta dengan ilmu tu. Kena beramal, kena buat ibadah. Sebaliknya, dan jika tiada bagi hamba ibadah serta dengan ilmu, jawabnya adalah ilmunya itu seperti debu yang bertaburan. Ilmu saja je, maka ilmu tu tak ada nilai. Kalau ilmu tidak disertakan dengan ibadah, kata Mazali, ilmunya ilmu hamba yang tiada ibadah tu seperti debu yang bertaburan. Kenapa pula jadi seperti debu bertaburan? Maka yakni kerana bahawasanya ilmu itu menepati pohon kayu dan ibadah menepati buahnya, maka mulia itu bagi pohonnya yang berbuah. Kerana ia pohon asal, tetapi manfaatnya itu sesungguh hasillah dengan buahnya. Jadi Mazali buat perumpamaan, ilmu ni pohon kayu, ibadah ni menempati buah. Jadi apabila ilmu menempati pohon kayu tu asal, buah ni timbulnya kemudian, maka pohon kayu ni mulialah sebab dia asal. Tetapi pohon kayu ni akan bermanfaat sesungguhnya apabila hasillah dengan buahnya. Ada buah, barulah lebih pohon kayu tu. Tapi antara pohon kayu dengan buah, pohon kayu lebih mulia sebab dia asal.
Tapi pohon kayu ni nak jadi mulia, dia kena adalah hasilan dia, kena ada buah dia. Barulah pohon kayu tu bernilai. Tapi kalaulah asal, iaitu pohon kayu tu tak ada, nak ambil buah mana? Lepas tu janganlah pula buat hello. Oleh ni dia buat hello mudah-mudah je. Tak ada pohon kayu pun boleh buah juga, dia kata. Kita pergi beli tepi jalan, durian belana tepi jalan, tak ada pokok pun, dia kata. Oh, dia pergi kat tu pula. Dia kata tak ada pohon, tak ada kebun pun dah apa. Buah boleh juga. Betul lah, buah boleh juga. Tapi buah durian kat tepi jalan tu mari mana tu? Mai dia pohon. Buah tu tak boleh buat sendiri. Cuma kita beli, betul lah. Yang jadi kita boleh beli buah durian tu kerana ada pohon. Cuma kita tak ada pohon. Maknanya mesti ada pohon juga. Nak jadi hasil durian tu kena ada pohon. Kalau tak ada pohon, ada durian mana? Ni buat perumpamaan, dia lari kat tu pula. Dia kata nak buah, tak syarat, dia kata pohon. Tak ada pohon, tak ada kebun, boleh makan, pergi beli je, dia kata. Ni buat perumpamaan. Kalau ibadah tanpa ilmu, tak panggil ibadah dah. Buat tu boleh rupa-rupanya lah, rupa saja. Itu bukan ibadah yang sebenar-benar. Ibadah yang sebenar-benar ni serta dengan ilmu. Hak tu kewajipan mula-mula. Tapi kalau ilmu saja beramalnya tidak, jadi macam debu yang bertaburan lah pulaknya. Ada pohon, buahnya tak ada. Akhirnya pohon tu kena tebang lah juganya. Kalau buahnya tak ada, dah main duduk luruh daun dia, main duduk nak kena nyapu semua. Pas tahun, nak tunggu buah tak buah. Lepas tu kena pula nak jatang. Apa tu pohon apa tu? Pokok jatang ke apa? Pokok apa tu? Pokok salau. Ada macam-macam pokok. Akhirnya kena tebang. Sebab apa? Tak ada manfaat. Menyusahkan pula. Tadilah tak cakap nak nyapu kita. Daun kering luruh, kena sapu. Daun kering luruh, kena sapu. Akhirnya kena tebang. Sebab apa? Tak ada manfaat. Sebab tak hasil buah. Tapi nak hasil buah, kena mari daripada pohon. Nak hasil ibadah, kena mari daripada ilmu. Tapi bukan ilmu saja. Ilmu disertakan dengan ibadah. Maka tiba-tiba tak dapat tiada ni wajib bagi hamba daripada ibadah. Supaya sempurna baginya kemuliaan ilmu. Nak dapat kemuliaan ilmu, hak kata ilmu hak paling mulia, ilmu hak paling utama, ilmu hak paling afdal, kata Imam Ghazali, tak dapat tidak bagi hamba daripada ibadah, supaya sempurna baginya bagi hamba kemuliaan ilmu. Ilmu ni mulia. Nak jadi sempurna pula ilmu ni, tak dapat tidak, kata Imam Ghazali, ibadah. Tak dapat tidak, ibadah. Barulah terhasil kemuliaan ilmu. Dan tak dapat tiada bagi hamba. Jadi jatuh satu perkataan tu. Dan tak dapat bagi hamba. Dia nak dan tak dapat tiada bagi hamba. Ada jatuh satu perkataan tu kan. Rumi ada. Rumi ada agak. Dan tak dapat bagi hamba itu gitu. Ada tak? Dan tak dapat tiada bagi hamba. Mesti juga, wajib juga, bahawa ada ia hamba seseorang daripada kedua perkara itu, bahagiannya dan perolehannya. Kesimpulan dia gitu. Tak dapat tidak, mana wajib mesti bagi hamba itu, bahawa ada ia hamba daripada kedua perkara itu. Apa dua perkara? Ilmu dan ibadah. Itu bahagiannya dan perolehannya. Kena ada bahagian ilmu dan ibadah, kena ada perolehan ilmu dan ibadah. Kedua-dua ni tak boleh nak tinggal. Cuma nak cerita yang terdahulunya, antara kedua-dua ni, mana hak lebih mulia, mana hak lebih utama, situ je.
Ilmu hak lebih mulia. Tapi ilmu nak sempurna kemuliaan, kena ibadah. Boleh sempurna kemuliaan ilmu. Tetapi nak ibadah, ilmu kena ada dulu. Tanpa ilmu tak panggil ibadah. Hak sebenar-benar ni. Yang terdahulukan Mazali mengatakan bahawa sesiapa yang nak selamat agama, sesiapa yang nak melakukan ibadah yang sebenar-benarnya, mestilah dahulukan dengan ilmu. Hak tu mula-mula sekali. Sekali lagi. Tanpa ilmu tak panggil ibadah. Kita belajarlah, kita tahulah. Kadang-kadang kita tak sedar kita ni banyak-banyak kali tak tahu. Kita buat ibadah, kita rasa ibadah kita tu jadi dah pakar. Kita mengaji. Lepas mengaji kita tahulah. Kadang-kadang ibadah kita tu ibadah yang penat dan lelah semata-mata, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah mestilah didahulukan dengan ilmu. Ilmu dan ibadah kedua-dua mesti ada kena ada bahagian, ada perolehan di Mazali kata. Dan kerana inilah berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, kerana kata tak dapat tidak bagi hamba, wajib bagi hamba, mesti bagi hamba. Faham hamba ni? Seseorang lah. Tak dapat tidak daripada ilmu dan ibadah. Dari kerana inilah, daripada kerana tidak dapat tidak bagi hamba, mestilah kena dapat ilmu dan ibadah. Kata Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri ni di kalangan min kibarit tabi'in, di kalangan ulama tabi'in yang besar. Tabi'in ni mereka yang sempat dengan sahabat, tidak sempat dengan ilmu. Kata Hasan Basri, tuntutlah olehmu akan ilmu. Tuntutlah olehmu akan ilmu. Tuntut ni sebagai tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ibadah. Tuntut ilmu, jangan sampai ketinggal ibadah. Dan kata Hasan Basri, dan tuntut olehmu, hei hamba, akan ibadah ini, tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ilmu. Tupukan ibadah, jangan jadi gendala ilmu pula. Tuntut ilmu, jangan jadi gendala ibadah. Kita kena tuntut ibadah, sungguh dalam melakukan ibadah. Tetapi sungguh dalam melakukan ibadah pun sungguh yang tiada mudarat, yang tiada mencederakan dengan ilmu. Mana apa ni? Dua-dua ni kena imbang molek. Janganlah tuntut ilmu, ibadah tergendala. Jangan tuntut ibadah, ilmu tergendala. Tak ambuh gitu. Sebab apa? Sebab tak dapat tidak bagi hamba, dia kena ada dua bahagian ni. Dua perolehan ni, ilmu dan ibadah, tak dapat tidak. Jadi tuntut ilmu, tapi jangan gendala ibadah. Tuntut ibadah, sungguh dalam ibadah, tapi jangan gendala bagian ilmu kita pula. Tapi kalau tuntut ilmu, hak pesen kita ni, hak kodoh-kodoh nak lepas fardu ain tu ibadah, tak gendala sikit habuk pun. Hak ni hak tuntut ilmu siamalang. Ni hak tuntut ilmu sebenar-benarnya. Macam biasa saya sebut berulang kali, kita sebenarnya ilmu hak asas, ilmu hak sedikit ni, ilmu qada fardu ain ni tak payah tuntut, tak payah belajar-belajarnya kita ni. Mak ayah kita ajar kepada kita sebelum kita balik. Nak tak nak, kita kena belajar. Kita balik tu tak payah belajar dah. Ilmu fardu ain cukup dah. Ilmu fardu akidah selesai, ilmu fardu ain fiqh selesai, ilmu fardu ain tasawuf selesai. Umur 15 kita balik, kita beramal je dengan ilmu yang telah diajar oleh mak ayah kita sebelum kita balik. Itu kewajipan mak ayah kita, ajar 3 ilmu ni mula daripada umur 7 tahun. Ni hak belajar sikit-sikit apa ni? Tu ada sikit sebab anak belum balik lagi, tak ada hukum lagi. Mana umur 7 tahun beri sikit-sikit, 8 tahun, 9 tahun, naik umur 11, 12, 14. Ni kau tekan. Berapa tahun tu? 7 hingga 15. 7 tahun, 8 tahun tu. Masuk umur balik, selesai dah ilmu hak sedikit, hak qada fardu ain. Tapi kalau kita balik, kita berkewajipan sendiri, ilmu fardu ain tak ada, kita tak boleh nak belajar sikit-sikit macam kita tak boleh nak belajar macam sepatutnya mak ayah kita ajar sikit-sikit tu, tak boleh.
Sebab kewajipan tiga-tiga ilmu ni atas zimmah kita, atas batang tekuk kita. Adapun hak belajar sikit tu, mula dia bawa 7 tahun, orang tu ajar, tak payah ajar banyak-banyak lah budak-budak ni. Ajar sikit, ajar sikit sambil buat, ajar sikit sambil buat. Ajar wuduk, lepas tu buat, ajar semayang, sikit-sikit je. Sebab tempoh ni panjang. Sebab budak tu tak ada kewajipan lagi, tak ada hukum lagi. Ajar sedikit-sedikit. Adapun kalau kita balik dalam keadaan kita ilmu fardhu ain tak selesai, hak tu kita kena belajar sungguh benar lah. Sebab sikit je, bukannya banyak, sikit je, tapi kena atur molek. Kalau walaupun kata sikit pun, kalau tak kenal, tak tahu sukatan, tak tahu nak kejar juga, sikit pun dia belajar siang malam maghrib di surah semua. Tiba-tiba dah fardhu ain tauhid ada ke tak? Tak ada. Lepas tu nak cerita gapo? Tak tanya dah lah fardhu ain fiqh macam mana, tak tanya dah lah fardhu ain tasawuf macam mana. Dah kalau fardhu ain tauhid pun tak tahu, nak tanya fardhu ain fiqh tasawuf macam mana? Dia sejak semua maghrib tu. Sikit tak sikit pun kena tahu dia punya sukatan dia. Ni kepada kita orang belajar, dah hak lebih besar tanggungjawab orang mengajar tu sendiri. Sebab orang belajar ni kadang-kadang dia tak berapa nak jelas sikit tu. Baik, dah apa nak jelas. Orang belajar, orang mengajar tu besar tanggungjawab dia. Pastikan kita dah ajar tu biar cukup fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Bukan nak banyak pun, ya cukup fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Sebab kita balik dah ni, balik umur 15 tak mengaji. Siapa umur 30-40 baru nak mengaji. Lama mana dah kewajipan yang atas batang tekuk kita cuai, kita tinggalkan. Umur 30 baru nak mengaji. 15 tahun dah kita berdosa. Umur 40 baru kita nak belajar fardhu ain. 25 tahun dah kita berdosa. Nak belajar pasal mana? Nak ngaji sikit-sikit, nak belajar sikit-sikit lagi fardhu ain tu. Kena bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kena belajar sepenuh masa untuk supaya lepas tuntutan fardhu ain ke atas kita. Bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita terdahulunya tidak belajar fardhu ain, berdosa besar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taubahnya mana? Kita belajar sungguh-sungguh, azam pula di hati kita tidak akan tinggal lagi belajar ilmu fardhu ain sampailah selesai ilmu fardhu ain kita. Hak tu ilmu sedikit, mana ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu banyak sampai tahap ulama, dia ada kelebihan yang tertentu bagi mereka. Di antaranya selebih-lebih paling mulia di kalangan di syurga dari kalangan ulama ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala tetaplah bahawasanya tak dapat tiada bagi hamba itu daripada dua perkara sekaliannya, maka ilmu itu terlebih utama dengan mendahulu akan dia. Tak dapat tiada, berulang-ulang dalam kitab Minhaj, ilmu didahulukan atas ibadah, tak dapat tiada, berulang-ulang kali. Wallahu a'lam.